Selamat datang ke 5 anime terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Hari ini kita akan tengok anime nombor 3 yang kita skip untuk cakap pasal Karashi Kanonjoro Jijo. So, aku tak sihat sangat. Aku rasa mungkin aku nak demam. Jadi kalau suara aku sound seksi ke atau aku terbersin ke apa benda semua, so, ya, maafkanlah ya. Aku malas nak buat benda ni berkali-kali. Aku nak buat sekali je, one take. Kebanyakan benda ni aku buat one take je. So, anime nombor 3 uh, terbaik dalam sejarah peradaban manusia ialah Kinos Geni. Okay. Kinos Geni, kalau kau nak kira, masa aku mula-mula tengok anime ni, aku tengok dia mengingatkan aku kepada uh, kau tahu tak buku-buku nota macam buku nota Jepun atau buku nota Cina, this yang ada macam kata-kata kata-kata ada mutiara kata kat depan. Dia warna biasa pastel ataupun apa-apa benda yang trendy, macam dia macam hipster punya benda tapi dia bukan. Dia 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 punya English tak betul sangat. Dia punya quotes kadang-kadang tergantung. Lepas tu kat dalam tu kau tulis lah. Biasanya perempuan, budak-budak perempuan beli buku macam ni tau. So, dia bagi aku ialah uh, something yang represent the look and bukan look and feel, the a bit of the spirit of uh, Kinozeni. Sebab dia, mana aku nak cakap, basically, kalau kau pernah nampak lah any of these notebooks yang diorang jual murah dekat kedai-kedai buku atau kedai-kedai stationery, whatever else, dia it's weird. It's an Asian thing. It's something that you can get for cheaps, and it's not. I mean, the language, the quality can sometimes be very good. Quality dia kadang-kadang baik, amat bagus, tapi dia punya quotes tu pelik. Yang bezanya dengan Kinozeni ialah um, uh, dia punya, walaupun tone dia macam very subdued macam buku-buku tu. It's not out there. The color scheme for those books is, for those notebooks are always earth colors atau pastel atau whatever. So Kinozeni punya color palette is very subdued. It's a lot of browns, a lot of greys, a lot of uh, dark green, olive drab. Dia tak ada macam colourful macam biasa anime. Kau ada the main character always like warna merah ke, pink ke, apa benda ke. Lepas tu it's always primary colours lah. Dia macam almost macam superhero. Okay. So Kinozen ni semua benda is dia macam kau bayangkan macam ni lah. Kau bayangkan kalau Zack Snyder buat anime. In terms of colour palette, bukan in terms of story. Sebab Zack Snyder tak boleh buat story. Tapi in terms of colour palette, dia lebih kurang macam tu. Kau bayangkan Man of Steel atau Batman v Superman, colour palette macam tu tapi setting lain. Dia bukan setting bandar, not really. So anyway, itu look and feel lah. Tapi mari kita tengok apa yang membuatkan apa benda yang menjadi intipati kepada Kinozeni. So Kinozeni ialah gabungan beberapa elemen. Aku tak sure some of those elements sama ada di sebelum atau selepas benda tu. So adakah dia inspired by those things ataupun dia sebenarnya dia sebenarnya yang inspire benda-benda lain tu, ataupun mungkin dia orang inspired by the same source atau different sources and they came with the same idea at the same time. So basically aku nak cakap pasal notebook tu yang I think is unique sebab tak ada siapa nak buat any story based on those notebooks. Lepas tu kalau kau pernah baca Well of Souls, Jack Altucher ialah seorang penulis sci-fi. Dia buat Well of Souls. So dalam Well of Souls ni ada satu konsep yang menarik, iaitu satu planet asal yang dipanggil Well of Souls. Planet asal ni ialah planet yang pertama sekali dibuat oleh a godlike being. Basically the first species yang develop sentience. So anyway,
dia develop satu, dia orang created satu planet. Dalam planet tu dia ada macam-macam, ada banyak gila hexagon. They call it hexes. So kalau kau boleh bayangkan macam satu bola sepak, football, lepas tu kalau kau bayangkan setiap satu segmen, football is actually pentagons and hexagons bergabung buat satu bola. So, kau bayangkan kalau semua corak atas tu ialah a variation of a hexagon. Semua hexagon je. So, hexagon membentuk satu bola. Dan setiap hexagon ialah satu negara. Dalam Well of Souls, setiap hexagon tu ialah macam satu separate lab. Ada macam-macam jenis spesies kat situ. Ada yang macam manusia, ada centaur, ada burung, ada yang non-organic life form. So, semua benda tu wujud dalam uh, ekosistem dia sendiri, technological level dia sendiri, semua dalam hex yang berlainan. Okay? So, anyway, the third component yang aku fikir sama dengan Kinozen ni ialah heat, heat vision and jack. Okay? So, heat vision and jack ialah satu pilot yang dibuat oleh, I think produced by Ben Stiller. Dia ada Jack Black dengan Owen Wilson dalam tu. So, heat vision and jack ialah pasal seorang rogue astronaut yang travel dengan dia punya talking motorcycle. So, basically, talking motorcycle dia ialah Owen Wilson yang ditembak dengan satu laser yang menyebabkan dia bergabung dengan motor. So, and dia tak ada power pun, dia cuma boleh bercakap. So, benda yang sama ada kat dalam Kinozen ni. Yang mana kau ada, well, kau tak ada rogue astronaut dan kau tak ada Jack Black. Tapi kau ada seorang budak yang dipanggil Kino, yang travel around the world dengan dia punya talking motorcycle. It's not really a talking motorcycle, it's a talking motorrad. Motorrad, dia ya orang, oh it's a motorcycle. No, no. A motorrad ialah macam motor lama. Dia one of the tok nenek kepada motor ni. So early motorcycle lah, bapak lah, bukan tok nenek lah, bapak kepada modern day motorcycle. So dia punyalah penting, the filmmakers, sorry aku nak bersin sekejap. Dia punyalah penting benda ni, sampai the anime people, the people who made this anime, dia orang pergi try cari betul-betul and rakam bunyi motorrad yang sebenar. So that's how it is. Anyway, talk about Kino. Kino is not even her real name. Oh, by the way, ni adalah sekali lagi, dia nampak macam lelaki tapi sebenarnya dia perempuan. So, Kino bukanlah nama sebenar dia. Okay, tapi dia pergilah, dia travel Kulu Kile, and dia, macam aku cakap pasal Well of Souls tadi. So, dia pergi Kulu Kile, and dia pergi ke setiap negara yang berlainan tu. She is a traveller. She is a journey woman, a traveller lah. So, basically, apa yang dia buat ialah dia pergi ke satu negara ke negara yang lain, and semua episod-episod yang ada title card tu ialah macam a land where people do not have to work. So bila dia introduce benda-benda macam ni, bila betul-betul bagi aku nampak macam the notebook yang aku cakap tu, notebook Jepun atau notebook uh, from China yang ada macam, oh a land. So anyway, so dia travel all around, and dia akan travel kat setiap negara untuk selama 3 hari saja. Dia cakap 3 hari cukup lama untuk kau tahu pasal sesuatu negara. Sebab ada banyak gila negara. So travelers kerja dia ialah pergi Kulu Kile, make sure you don't die, and then just experience all the countries. All the lands. Not countries. They call them lands. And setiap land tu dia technological level dia berbeza. Dia punya culture berbeza. Everything is different tau. So ada macam, ada setengah land dia punya teknologi macam boleh buat robot, AI, macam-macam benda. Ada setengahnya pula macam dia orang baru nak discover macam nak terbang. So so you have that, and then adalah macam-macam benda. It's like fable like tau. Dia macam fairy tale. A lot of the lands dia macam fable. Kalau kau tahu fable ialah
Macam mana aku nak explain dalam bahasa Melayu. A fable. Okay, fable ialah dongeng. Okay, technically, literally. Tapi, fable bila kau cakap dalam narrative modern, it means something that is simplified. A fable would be like liar-liar, Jim Carrey. So, anak dia buat wish yang dia tak boleh nak uh, menipu sama sehari. So, dia macam tu. Fable would be like, apa lagi? Or something like that. Is sometimes magical, sometimes not. But a fable is always a simpler encapsulating narrative ataupun whatever. Lah. Kau pergi Google lah senang. So anyway, it's every land is like a fable, and the whole feel of Kinozeni, it is like a fable, and it's like dreamy. It's like it's not real. It's something yang yang kau rasa macam simplified ataupun went through several lenses until it comes to a point where it's Kinozeni. So, anyway, macam aku cakap tadi, Kino bukan nama dia pun. Kino, uh, nama sebenar dia ialah, dia tak pernah beritahu pun nama sebenar dia. Tapi nama sebenar dia kemungkinan besar ialah Sakura. Sebab, one thing that we know about Kino, yang karakter ini, ialah masa dia kecil, dia diejek Nekura, which means, aku tak sure, kotor ke busuk or whatever. And dia cakap, dia orang kutuk dia macam tu sebab Nekura rhymes with her name, which is the name of a flower. So most probably it is Sakura. Tapi mungkin nama lain aku tak sure sebab aku tak tahu bahasa Jepun sangat. So anyway, so satu hari ada seorang, this is actually, dia satu perkara lagi, dia tulis non-linear tau, okay. Uh, uh, so, dia punya backstory, hanya dia beritahu episod ketiga ke episod ketujuh. So, ada seorang mamat, lelaki betul, nama dia Kino. Dia pergi ke land si uh, Sakura ni. Uh, supposedly Sakura. So, dia pergi ke situ, dia traveller. Sakura suka hang around dia apa benda semua. So the land is called the land of adults. I'll just tell you the story. So the land of adults, diorang ada satu ruling tau. Bila umur kau sampai 12 tahun, kau akan dihantar ke satu castle atau hospital ni untuk dia buat operation pada kau, pada otak kau. Supaya bila kau dah kiranya dia dewasa, bagi dia 12 tahun tu dewasa. Dalam negara ni lah, dalam land ni lah. Kau dah dewasa. Jadi, dia akan buang semua kau punya inquisitive nature, curiosity, imagination supaya kau boleh start bekerja. Bekerja macam orang, because negara tu, dia memandang semua childlike fancies, semua imagination sebagai sesuatu yang tak baik untuk society. So, society kena bekerja, society kena pastikan sorry. Society kena memastikan yang dia orang punya uh, industri, dia orang punya masyarakat punya stability and everything else. Masyarakat punya structure is stable. So bagi dia orang semua benda-benda yang kekanak-kanakan, including imagination, including uh, a desire for something more, cita-cita, ambition. So imagination, ambition, inquisitive nature, curiosity, all these things sebenarnya tak bagus. Sebab kau tak perlu benda-benda ni semua, kau cuma perlu fokus pada kerja kau saja. So, bila kau umur 12, kau akan dihantar ke satu tempat yang mana yang kat situ dia orang akan buat satu operation kat otak kau untuk memastikan kau tak ada benda-benda ni dah. So macam aku cakap is fable like. So Sakura berasal daripada negara ni, the land of the adults. So si Kino yang original, the original Kino datang, dia pergi situ and for some reason the original Kino was killed. Okay. Mungkin dia mati, mungkin dia tak mati, aku tak sure. And then so Sakura dia lari dengan motor si Kino ni, which is Hermes. Dia punya talking motor rat tadi, nama dia Hermes. So aku pun tak sure sama ada Hermes tu boleh bercakap atau tidak, sebab cuma Kino je yang boleh bercakap dengan dia. Cuma Kino dan seekor anjing boleh bercakap dengan dia. So ini mungkin motor tu tak boleh bercakap dengan orang langsung lah.
So anyway, bila dia lari dengan Hermes, dia terjumpa dengan seorang perempuan tua yang duduk dekat dalam uh, hutan. Perempuan tua tu nama dia Master or something in Japanese. So basically cikgu lah, tok guru lah, the Merlin character. So si perempuan tu ajar si Sakura ni macam mana nak survive dalam hutan seorang-seorang, macam mana nak travel, uh, and dia ajar macam mana nak pertahankan diri, macam mana nak pakai pistol, nak pakai machine gun, semua benda lah. So basically after a few years, si Sakura pun, sorry, si Kino yang baru, Kino lah, kita punya Kino, pun mengembara. Dia meneruskan apa yang si original Kino tu buat, which is just to travel and experience a land or a country in 3 days, lepas tu belah. Yang si perempuan tu, Master tu sebenarnya dulu mungkin dia seorang traveller yang telah berhenti travelling. Ataupun, since this is a fable-like, almost dream-like universe, that old woman could be Kino as well in a weird time loop kind of way. And she stayed more than 3 days because she needed to help herself, so she couldn't travel anymore. So anyway, so Kino became someone who could defend herself, someone who could handle guns. Dia boleh melawan Kino ni, tapi that's not the point of the story. In fact, punyalah tak berguna. Aku rasa dia melawan mungkin dalam less than 5 times kot dalam seluruh siri ni. Kecuali satu episod yang special. Dalam episod tu dia masuk Colosseum. So Colosseum tu dia kena lawan macam Street Fighter lah. Tapi boleh pakai pistol, boleh pakai senjata apa kau nak. So itu special episode. Tapi kebanyakannya dia tak ada pakai pun pistol dia sangat. Tiap-tiap hari aku tahu dia bangun dan dia practice, because that's part of survival skills. Dia kena practice benda tu. Dia bangun je, dia practice dulu sebelum matahari naik dan sampailah matahari ni. So tak ada nothing sexual also pasal Kino. I appreciate that, because anime is usually hyper sexualized for whatever reason. So this one is very intelligent, and the sexuality of Kino, her gender, sexual preferences and whatever else does not come into play at all. It's refreshing. Aku fikir macam for the first time I don't have to think of a character macam oh dia boleh ke bromance, adakah dia akan cari pasangan hidup, adakah dia akan ditch this guy, go for that guy. Who gives a shit? Aku rasa it's very refreshing bila kau dapat tengok satu karakter and tak fikir macam mana dia nak bromance, ataupun kau tengok dua karakter lelaki perempuan lepas tu kau nak dia bromance. Sebab that is human nature tau. Bila kau letak dua karakter on screen, seorang lelaki, seorang perempuan, the psychological reaction would be for you to want them to bone, to fuck, to have sex with each other. Okay? Because itu ialah naluri manusia bila tengok something. It's Freudian again. It's Freudian sebab Sigmund Freud cakap masa kita kecil, kita nak katalah kau jantan, and this is disputed nowadays, discredited for some people, but the theory remains. Okay, teori dia tak dipersetujui oleh pakar-pakar sekarang, tapi teori tu masih lagi ada. So teori asal dia ialah, katakanlah kau jantan, bila kau bayi lagi, apa yang ada dalam otak kau masa kau kecil lah, kau nak bromance dengan mak kau. Okay. Lepas tu kau nak bromance, lepas tu kau bengang, kau frustrated, whatever, sebab kau kecil, whatever, blah blah, kau tak bromance dengan dia. And then eventually mula-mula kau tengok bapak kau atau pasangan mak kau sebagai competition, kau tak suka dia. Tapi lepas tu kau dapat merealisasikan ataupun kau dapat fuck your mother through your father. Kau dapat bromance dengan mak kau menerusi bapak kau, diwakilkan oleh bapak kau. Kalau perempuan dia terbalik, dia nak bromance dengan bapak dia. So dia dapat bromance dengan bapak dia menerusi mak dia as a substitute something. So that's the Freudian thing. So benda ni aku rasa dia terbawa-bawa sampai bila kita tengok karya kreatif. Any works of art yang kau tengok atau kau baca, you want the characters to bone. You want them to fuck because you want to fuck. But Kino sini lain sebab bagi aku lah, sebab aku tak rasa langsung.
aku tak rasa langsung aku nak si Kino ni broman ke orgasm ke apa semua, which is really great because usually bila aku tengok apa-apa benda aku is highly sexualized bila aku analyse, bila aku pseudo intellectually analyse the whole bloody fucking thing. So anyway, but the main but Kino is such a dour, such a down to earth, not down to earth. How do you say this? It's such a, it's not flashy. It's not such it's such an unflashy character. Sebab the real character yang dia nak tunjukkan dalam anime ni ialah the lands. Setiap negara tu dia ada tradisi dia sendiri, masalah dia sendiri, macam-macam lah. Ada satu ada satu land tu, for example, dia orang develop satu nano technology. Yeah, sorry, I need to blow my nose. Okay, they develop satu nanotechnology. So nanotechnology. Okay. First a disclaimer. Nanotechnology bukanlah penapis air. Okay. Nanotechnology yang dimaksudkan dalam sci-fi ialah bila dia orang berjaya buat robot kecil gila babi. So kecil kecil gila lah. So kau boleh minum, boleh masuk dalam kau punya darah, something like that. So dalam negara ni, dia orang develop satu uh, bukan dadah, is robot-robot kecil dalam air, dalam bentuk air yang membolehkan manusia baca fikiran satu sama lain. Kalau dia orang kalau dia orang minum air yang sama. So satu negara decided untuk minum pada satu malam, dia orang semua pergi minum the nanobots untuk tahu apa yang satu sama lain berfikir. Sebabnya dia orang cakap kita sebagai manusia sedih, marah, jealous sebab words memang tak sesuai, tak mampu untuk carry semua human emotion, tak boleh nak sampaikan semua maksud yang tersirat, whatever the fuck. So tak boleh nak, is flawed lah. Language is flawed and nothing else works. So telepathy must be the way. So yeah, I agree. Kebanyakan benda yang jadi dalam dunia ni, kebanyakan benda buruk terjadi sebab manusia tak dapat nak faham satu sama lain. Dia tak dapat nak empathize with one another. In fact, benda pertama yang dia buat dalam masa Perang Dunia Kedua ialah apabila Adolf Hitler dehumanize the Jews. Okay? Dia paint the picture seolah-olah orang Yahudi ni memang gila babi jahat, macam monster lah. So bila dia orang tak dianggap sebagai manusia, tak dianggap sebagai salah seorang pada dia orang, jadi lebih senang untuk orang di SS, di Nazi Party untuk pergi round them up, tangkap dia orang, bunuh dia orang, whatever else. And dia buat benda yang sama untuk kaum-kaum lain lah, basically. Dia cakap Aryans are the best. So yeah, that includes Asians. Asians pun sebenarnya boleh pergi mampus lah. Kalau the role of Jews dekat sana diganti dengan Asians, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Jepun ke, whatever letak tu, he would do the same thing. Hitler akan bunuh semua orang juga sebab reasons. So anyway, so all these things, dia orang fikir di negara ni yang ada nanobot teknologi tu, nanoteknologi yang buat nanobots, dia fikir dia boleh selesaikan semua masalah dunia and semua kesedihan. Kau tahu kalau macam kadang-kadang laki bini tak boleh nak bercakap, and bini ataupun girlfriend jadi macam bagi clue and hope the guy to figure it out. Okay, bagi clue ni, dia terkajang mamat tu punya belakang ataupun dia pergi cocok pakai pin. Lepas tu dengan harapan mamat tu ingat yang 3 tahun lepas dia ada janji nak bawa perempuan tu pergi Pulau Langkawi or some shit like that. Aku tak tahu. So it's weird how people communicate, memang diakui weird. So penyelesaian dia orang ialah minum nanobot tu and then boleh baca fikiran semua orang boleh baca fikiran semua orang lain. So mesti lepas tu tak ada problem kan. So apa yang jadi lepas tu ialah mula-mula dia okey. Mula-mula dia ada satu mamat ni, dia minum, lepas tu dia selama ni dia suka dengan seorang perempuan ni. So perempuan tu pun macam sebenarnya suka dengan dia. So dia orang tiba-tiba, aku suka kau. Oh, kau suka aku. Oh, kahwinlah, jom. So anyway, dia orang kahwin. Dia orang lepak dekat satu rumah. Mula-mula okey, tapi lepas tu dia orang mula mamat tu suka muzik tau. Mamat tu suka classical music. Perempuan tu tak suka. Perempuan tu suka tanam bunga. Dia tak peduli sangat pasal bunga. So dia orang tahu tau, dia orang mula bergaduh pasal
these thoughts. These thoughts about one another. Sebab dia orang boleh baca fikiran satu sama lain. Okay. Lepas dia orang ada macam Mamat tu cuba untuk tak bergaduh. So dia tak fikir. Perempuan tu pun cuba untuk tak bergaduh. So dia cuba nak tak berfikir pasal subjek-subjek tu. Tapi dia orang mula perasan yang oh shit, kau sebenarnya tak nak fikir pasal benda tu sebab kau tak nak bergaduh atau whatever. So macam aku cakap, bila kau repress anything, bila kau ada apa-apa benda yang ada any feelings yang kau repress, dia jadi lebih teruk. And bila benda macam ni, apa yang dia repress ialah suspicion, paranoia. So Mamat ni terus, bukan dia seorang ni, sebenarnya satu negara decided dia orang tak mampu nak duduk dalam dunia yang mana kau boleh baca fikiran orang lain. Sebab apa yang orang fikir memang random, jahat. Semua kebanyakan semua petty thoughts yang ada dalam otak kau. Semua fikiran jahat, semua fikiran babi, semua fikiran dengki. Semua tu orang boleh baca, semua sekali. And then bila kau baca apa yang orang fikir, apa yang orang betul-betul fikir pasal kau, secara jujurnya, and whatever else. So memang dia menyebabkan negara tu semua orang jadi paranoid, traumatized. Apa yang dia buat ialah semua orang duduk dalam rumah masing-masing sebab benda tu ada range. Nanobot tu ada range tau. Dia dalam berapa feet je lah. Mungkin 20 feet aku tak sure. So, dia semua duduk dalam rumah masing-masing. Seorang satu rumah. And dia orang tak nak jumpa orang lain. Uh, sebab dia orang tak nak baca fikiran satu sama lain. And aku rasa benda ni best. Aku rasa it's like, yeah. I mean, it's a study. So, every episode sebenarnya macam tu tau. Every episode is like that. It's like macam ada satu country tu, ada satu negara tu dia pasal ni tau. Dia satu negara yang kau tak perlu bekerja dah. Sebab semua kerja dibuat oleh robot. Tapi semua manusia pergi kerja lagi. So negara yang banyak gila resources, kaya dengan sumber semula jadi. Semua kerja buruh dibuat oleh robot. Teknologi dia orang begitu canggih. Tapi orang masih pergi kerja. And Kino tanyalah, kenapa kau pergi kerja? And Mamat tu jawab, pasal stres. Huh? Lepas cakap, oh macam mana kita nak tentukan siapa dapat lebih daripada orang lain? Katakanlah macam gaji kau RM5,000 ke, gaji kau RM10,000 ke, gaji kau RM20,000. So dalam negara ni, itu ditentukan oleh stres. Stres, banyak mana stres kau dapat, dan lagi banyak duit yang kau dapat. Get it? So, it's like, what? Yeah. So, tapi itu bagi aku ialah komentari betul pasal dunia, setengah dunia kita pun. Kita tak perlu buat satu benda, tapi kita disuruh buat semata-mata sebab sesiapa yang sakit lebih, pain has become a currency. Kesakitan ialah satu mata wang. Kalau aku cakap, oh aku kerja 18 jam, therefore aku better than everyone else. Or I deserve more, whatever else. So, society kita dah jadi macam tu. So, itu adalah observation dia, tapi dia buat dalam bentuk ekstrim. So, that's another thing about fable like stories. Dia ambil benda, make it simpler, and they focus on a few things. Lepas tu, they make it extreme. Juga, kadang-kadang. So, antara orang yang dia orang suka pada masa tu ialah dalam negara yang tak perlu kerja tu, yang stres tu, ialah ada satu bos dia orang dulu pergi bunuh diri sebab stres sangat. So bagi dia orang, wah hebat, itu memang hebat lah. So aku fikir, yes, it's a commentary on, it's a social commentary on our living conditions, our practices and our modern day lifestyle. So Kino juga ada jumpa macam, ni ada satu episod yang asalnya aku tak suka sangat. Dia cerita pasal Kino, dia jumpa orang 3 ekor yang terperangkap dalam salji, yang hampir matilah kan. So dia selamatkan dia orang, dia hunt them down. Dia hunt down rabbits untuk bagi dia orang makan. Benda so nurse them back to health because dia manusia, orang tu pun manusia kan. So anyway, so sekejap aku kena blow my nose. And then Kino discovered that these people are actually human traders. Aku dah lupa sikit story ni, sama ada dia trade humans yang no. They are cannibals, tak salah aku. So dia orang sebenarnya, dia orang punya lori terperangkap dalam snow, dalam salji.
Lepas tu lori tu dalam tu ada banyak daging manusia. And tak silap aku, okay, so dia orang cuba nak bunuh Kino. Kino protected herself, defended herself. Lepas tu dia bunuh semua sekali ni. And then uh, okay, pada awal dia menolong dia orang tu, Hermes, the motorrat, ada tanya, berbaloi ke kau bunuh rabbit tu untuk feed these people? Lepas tu Kino cakap, yelah, tak ada hal lah. So anyway, so itu tak ada. So later on Kino bunuh dia orang and dapati bahawa lori dia orang dipenuhi dengan daging manusia. Tak silap aku lah, aku tak ingat sangat episod ni sebab awal-awal aku tak suka, tapi bila aku fikir balik best. Sebabnya later on Kino dia belah, lepas tu dia terjumpa dengan negara asal dia orang ni tau. And rupa-rupanya walaupun dia orang tu cannibal, dia orang masih lagi macam tiang seri untuk komuniti dia orang. Dia orang ialah trader yang memastikan negara dia orang, at least kampung dia orang tu terselamat daripada kebuluran. Benda gitulah. So basically benda ni bagi aku menunjukkan bahawa kau boleh masuk dalam satu cycle yang kau fikir violent, yang ganas, yang salah. Tapi kalau kau tak tahu apa-apa, kau akan buat lagi lebih banyak problem daripada kau buat kebaikan. Walaupun niat kau baik. Sebab kau mungkin tak tahu apa cycle yang jadi. Kau mungkin patut just biar je. Kalau aku, maybe aku just tolong sikit, lepas tu aku belah. Sebab aku tak nak. Dia orang ni entah apa-apa. Tak sure. So, anyway, ada banyak lagi cerita lain. Macam, ada ada cerita-cerita yang very touching pasal seorang perempuan ni dia buat robot Android. Android gynoid. Yeah, Android, dua Android, satu gynoid. And it's about humanity. I mean, there's a lot of stuff lah. Dia ada 13 episod tak salah aku. Yang original ke 26. Aku dah lupa. Aku tak ingat sangat. Ni, kalau kau nak tahu, kau Google lah. Aku nak bincang pasal the themes, the ranking stuff. And setiap negara ada dia orang punya tradisi sendiri. Termasuklah, setiap negara ada tradisi dia orang sendiri. Termasuklah satu negara yang tak ada tradisi. Yang tradisinya ialah cuba meyakinkan any traveller yang lalu, yang dia orang ada tradisi. So, tiap-tiap kali traveller lalu, dia orang pakailah apa? Dia orang pakailah cat ears. Lepas tu cuba nak yakinkan traveller tu, oh sebenarnya apa? Kita orang budaya kita orang berteraskan cat ears. Sorry. Berteraskan satu pencuri kucing or something like that or whatever. Ataupun dia orang buatlah donkey tail ke, apa ke. So, dia orang cuba nak buat supaya si traveller tu stay lebih daripada 3 hari. So, traveller memang tak stay lebih daripada 3 hari. Jadi, dia orang fikir dia orang gagal lah. So, setiap kali bagi dia orang, oh, trend ni gagal. So, dia try trend lain bila ada keluar orang lain. So, it's very ni lah. Ada satu episod juga yang aku amat suka. Amat suka. Dia cerita pasal the land of books. Negara buku. So, dalam satu negara ni ada satu dia orang sebenarnya fokus dia orang ialah pada buku. Ada satu perpustakaan yang besar. Kononnya perpustakaan tu ialah perpustakaan paling besar dalam dunia, dalam alam semesta dia orang lah. Tapi bila Kino pergi sana, dia cuma nampak ada macam sikit je buku. Tanya apasal? Oh, sebab sebenarnya kebanyakan buku sedang direview oleh pengkritik. Okey, pengkritik duduk dalam satu castle, satu istana. And dia orang semua douchebag. And dia orang suka ban buku. And buku yang dia orang paling ban sekali, yang dia orang rasa macam kalau kau miliki buku tu, kau mungkin akan ditangkap dan dibunuh lah, ialah buku salah seorang buku oleh seorang penulis tu lah. Okay, so this book is the book yang Kino dapat tau, yang Kino jumpa. Okay, sebab konsep perpustakaan kat situ ialah kau boleh pergi situ and kau boleh pinjam mana-mana buku, tapi dengan syarat kau kena letak satu buku, ambil satu buku. Maksudnya kalau kau ada buku kau sendiri, katakanlah kau ada satu buku Syarul Ahmad lah, shit, kau ada buku shit Syarul Ahmad, kau ada buku tu kau bawa situ, lepas tu kau letak buku tu, lepas tu kau ambil satu buku lain. Okay, so perempuan Kino ni dia ada buku buku yang revolutionary tu tau. Buku revolutionary tu dia mencabar
pemerintahan kritik. Iaitu the critics are actually the rulers of the country. So bagi aku ini represent, uh, ini melambangkan di hubungan penulis cerita ni, Kinozeni, dengan pengkritik. Sebenarnya Kinozeni asalnya dibuat sebagai novel, light novel. Lepas tu diadapt sebagai kepada macam-macam bentuk yang lain, termasuk anime, movie lah, whatever. Movie not live action lah, animation juga. So So, tapi ada satu short story dalam tu yang aku suka dalam episod tu. Aku rasa episod tu sebab dia cakap pasal buku-buku-buku, lepas tu dia macam tiba-tiba dia jadi macam Inception tau. Sebab dalam tu kau nampak ada orang flip buku and then kita masuk dalam and kita tengok cerita tu pasal the land of books, pasal whatever. Cerita asal dia pasal Kino jumpa dengan seorang dekat padang pasir. Mamat tu bagi dia buku, lepas tu Mamat tu belah. Okay. So, Kino baca buku tu, lepas tu dia baca pasal diri dia sendiri, pergi ke land of books and hantar buku. Pada masa yang sama, kita flip pages, tiba-tiba nampak ada seorang budak nama Sakura, tengah sakit dekat satu negara lain. Negara tu semua dah musnah tau. Dah musnah, post-apocalyptic world. Semua dah musnah. Yang tinggal cuma satu apartment building, satu apartment room je yang cuma ada seorang budak high tech lah, which is ada seorang budak nama Sakura. Dia tengah sakit, bapak dia tengah cuba nak hiburkan dia, and the only thing yang dia suka ialah satu buku pasal Kino's journey. So kau boleh ambil ni in different ways. Kau boleh fikir bahawa semua anime ni, seluruh siri Kino's journey ni ialah the fever dreams of one sick girl in a post-apocalyptic world, ataupun macam mana kau nak cakap dalam bahasa Melayu yang Kino's journey ni cumalah igawan seorang budak perempuan yang sakit dalam dunia pasca kemusnahan. Wah, okay, alright. So ataupun dia mungkin Kino sendiri tengah baca pasal budak perempuan tu. So fuck off Inception. This is circular. This is more meta, more whatever the fuck daripada Nolan boleh buat lah. Okay. So sebab tu aku suka anime. Uh, so it's like macam kalau kau tengok dalam episod The Land of Books tu, kau ada cerita pasal Mamat bagi buku dekat Kino. Kino baca buku pasal dia pergi masuk dalam Land of Books. Lepas tu dalam Land of Books tu ada satu buku pasal budak yang baca pasal Kino's journey dalam whatever the hell. And then it goes back and forth, and it's crazy narrative structure yang very novel lah. I mean, it's not Memento, it's just movie in reverse. Fuck you. Irreversible did it better, I think. But anyway, so that's why bagi aku with all the rich storylines, or whatever else. Kalau kau tengok, Cowboy Bebop ialah something perfect. Frikuri ialah something that the best coming of age stories. Oh, I should do this for the last video kan. I mean, rounding up everything. Tapi aku nak cakap pasal, okay, if Karekano is psychological, it's really about psychological examination of characters. Kino's journey is about stories. Okay, it's about narrative structure of stories. It's a story that is really about stories. There's only one other work of art that really focuses on stories, concepts, and themes the way Kinozeni does, and that's the Sandman comics by Neil Gaiman. Some of the issues. So to rate Kino's journey as high as Sandman comics, I would say no, because Sandman comics is only on par with Cowboy Bebop. But sebagai sesuatu yang hebat, Kino's journey aku rasa memang hebat lah. Kau kena tengok lah. Dia punya observation pasal dunia, cara dia present benda tu. Even democracy is something evil. Demokrasi adalah satu yang jahat gila babi. And it's like fucked up. Kau kena tengok apa yang jadi dalam dia Kino's journey punya version of democracy setelah dia orang overthrow satu monarki. So Kino's journey nombor 3, anime terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Dia akan sambung. Mungkin hari ni kot aku akan try buat lepas kalau aku siap kerja-kerja aku, sebab aku demam tapi kalau aku siap kerja-kerja aku malam kang, aku akan buat satu lagi atau dua lagi kot. Okay. Bye.